Hai, Assalamualaikum and welcome to Automology Channel. Untuk video kali ini, Pika akan buat review tentang kereta Volkswagen Passat Artline tahun 2022. Sebelum Pika teruskan dengan review Volkswagen Passat Artline tahun 2022 ni, Pika nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada pihak Volkswagen Passenger Cars Malaysia, VPCM, sebab mereka telah pun memberikan kami peluang untuk test drive kereta ni. So terima kasih banyak-banyak kerana bagi peluang kepada Automology Channel. Sebelum Pika teruskan dengan test drive kereta ni, Pika akan explain dulu sedikit tentang eksterior kereta Volkswagen Passat Artline tahun 2022. Okey, yang pertama, yang paling obvious adalah rekaan dia lebih nampak elegan, eksklusif dan juga lebih sporty. Sekiranya korang nak buat perbezaan antara Artline yang baru tahun 2022 dengan rekaan yang sebelumnya, okey, yang paling obvious adalah dia punya logo. Dia menggunakan logo Volkswagen yang baru. Kalau nak bezakan dengan Volkswagen Passat Elegance pula, adalah dekat sini. Dia menggunakan emblem, ada emblem Artline ni dekat sini. Dan lagi satu perbezaan dia dengan Elegance adalah kalau yang Artline, dia mempunyai chrome detailing ni ataupun chrome line ni yang dekat bahagian bawah tu, daripada bahagian kiri sampailah ke kanan, dia memanjang. Berbanding kalau yang Elegance punya, dia punya chrome detailing tu ataupun chrome line tu pendek je. Okey. Pada bahagian lampu, dia menggunakan LED DRL. Rim pula adalah 19 inci berbanding Passat Elegance yang menggunakan rim 18 inci. Untuk bahagian tepi, tornado line dia memang sangat striking, which is sangat cantik, yang membuatkan kereta ni nampak lebih sporty. Dan lagi satu, korang boleh perasan juga dekat sini pun dia ada letakkan juga emblem Artline. Okey, dan side mirror dia, Pika seriously sangat in love sebab bila dia fold kan, memang sangat cantik. Nanti korang akan tengok, okay? So, kita pergi ke bahagian belakang. Ni adalah tangki minyak. Tangki minyak dia berada di sebelah pemandu. Dan dia punya kapasiti adalah 66 liter. Dan lagi satu, katanya kalau full tank, dia boleh bergerak sehingga 900 km, which is sangat amazing, kan? Bagi bahagian belakang Passat Artline 2022, yang paling obvious dia punya perbezaan dengan yang sebelumnya, model sebelumnya, adalah dia menggunakan logo yang baru. Dan lagi satu, tulisan Passat ni sendiri, dia punya jarak tu lagi dekat. Kalau yang sebelum ni memang sangat jauh. Dia ada SOP lah. Okay? Pada bahagian bawah, dia mempunyai chrome lining juga, okay, pada bahagian bumper ni. Dan yang Pika suka juga adalah dia punya design exhaust tu. Sebab exhaust dia ada chrome lining juga, which is memang sangat cantik. Ni signal. Pika suka juga dengan dia punya signal, walaupun dia sangatlah nampak nipis je kan, tapi cantik. Jadi pada korang yang beli kereta ni, raja-rajalah bagi signal ya, sebab signal korang ni cantik. Sekarang kita buka boot dia pula. Boot dia, cara nak buka, tekan logo ni. Tap. Okay, yang ni pun Pika suka juga. Sebab Pika kalau power boot ni, kalau jenis yang perlahan, tak suka sangat tau. Tapi yang ni dia jenis laju je. Which is memang sangat awesome. So sekarang kita tengok dia punya size boot. Kalau korang tengok, memang seriously sangat besar. Dan dia punya capacity adalah 596 liter. Dan bila diperhatikan dekat sini, okey, korang boleh nampak dekat sini dia ada satu saiz yang besar, dan dia ada juga kompartmen kecil dekat bahagian kiri dan juga kanan boot dekat belakang ni. Dan sekiranya kalau nak tutup boot, tekan je dekat situ dan dia akan terus tertutup. Yang ni memang sangat senang untuk loading dan unloading barang, especially kalau macam hujan ke apa kan. Memang sebab dia cepat
buka, cepat tutup. Yang ni awesome. Ni adalah part yang paling Pika suka, iaitu untuk test drive kereta Volkswagen Passat Artline 2022. Okay, tapi sebelum Pika nak bercakap lebih detail lagi lah tentang kereta ni kan, apa kata kita tengok balik sedikit sebanyak tentang dia punya sejarah ringkas lah. Okay, sebenarnya Volkswagen ni dia adalah projek yang diilhamkan oleh Adolf Hitler tau. Pada tahun 1937. Sebab katanya pada masa tu Hitler ni dia nak buat satu kereta rakyat. Sebab itulah dia keluar Volkswagen. Sebab Volkswagen tu maksud dia kereta rakyat. Dan antara jurutera yang pertama yang buat kereta Volkswagen ni adalah, korang mungkin akan surprise kot, dia adalah Ferdinand Porsche. Owner Porsche tu tau. So daripada situlah dia orang buat kereta sampailah ke tahun 2022. Maksudnya daripada 1937 sampai sekarang. That's why Volkswagen ni dia menjadi antara kereta yang antara paling top jugalah kira dia punya brand tu dekat seluruh dunia kan. Sebelum Pika explain tentang the overall performance tentang kereta Passat Artline 2022 ni, Pika nak explain secara ringkas lah tentang dia punya interior. Okay, the moment bila Pika masuk tadi, memang Pika pujilah dia punya cockpit. Okay, sebab dia punya design tu memang seriously sangat eksklusif, elegan. Okay, dan memang sangat cantik. Kalau bila tengok dekat tepi-tepi ni pun, dia punya detailing dekat dalam ni, dia punya apa orang kata, warna yang digunakan apa semua tu memang menampakkan lagi kereta tu lagi eksklusif. Okay, kalau daripada sini pula bila sentuh pun boleh rasalah soft touch. Yang ni carbon fiber kan. Okay, daripada segi kompartmen pun Pika suka, sebab daripada kompartmen sebelah driver, dia agak besar, boleh memuatkan lebih kurang 2 botol besar air mineral tu kan. Dan lagi satu, kalau tengok pada steering pula, contohnya korang ingatkan yang nampak macam bulat biasa macam tu kan, tapi sebenarnya steering dia dekat bawah ni dia agak dia pakai apa, flat bottom punya steering. Okay, dekat sini pun adalah, dia ada pedal shifter dekat tepi ni, kiri kanan. Okay, dengan lagi satu, dekat bahagian steering pun dia ada juga letakkan button tu untuk kita sebagai pemandu ni lebih senang lah. Kalau daripada segi infotainment pula, bila korang tengok dekat depan ni, sebenarnya ni semua, ni dia punya screen, dia punya size adalah 9.2 inci. Okay, sangat besar dan juga senang untuk pemandu. Dan lagi satu yang lagi senang adalah sebab dia touch screen tau. Jika nak bandingkan Volkswagen Passat Artline yang tahun 2022 dengan model dia yang lama, sebenarnya kalau daripada dalam ni, interior dia yang dekat sini, okay, yang screen ni semua, kalau dulu dia tak ada touch screen semua tau. Dekat button yang aircon ni pun, yang model baru dia boleh touch screen. Okay, boleh ubah-ubah macam tu. Tapi kalau yang sebelum ni, dia cuma pakai button yang macam dululah, yang manual punya tu style tu kan. Sama juga dengan Passat Elegance tahun 2022 pun, dia tak ada apa ni, dia tak ada touch screen. Dia masih lagi menggunakan design yang lama. Okey, daripada segi antara perbezaan lain lah yang ketara tentang Passat Artline 2022, kalau nak bandingkan dengan Passat Elegance 2022, korang mungkinlah kata kenapa beza banyak sangat dia punya harga tu, sampai hampir RM40,000 dia punya perbezaan tu kan. Sebab yang Passat Artline 2022 adalah lebih kurang RM212,000, plus minus dia punya harga tu, berbanding Elegance cuma RM182,000 plus minus jugalah. Okay, dan mungkinlah korang akan cakap kenapa banyak sangat beza, kereta lebih kurang sama je. Sebenarnya kalau korang tak rasa sendiri naik kereta ni, mungkinlah korang rasa tak ada beza sangat. Tapi sebenarnya banyak perbezaan dia, especially daripada segi apa ni, dynamic chassis control. Sebab yang ni dia ada, maksudnya DCC tu korang boleh pilih tau. Korang punya driving mode, dia ada 5 driving mode, daripada individual, comfort, normal, comfort, okay, dan lagi satu sport. Tapi kalau untuk Volkswagen Passat
elegance dia tak ada di sisi. Lagi satu, daripada segi dia punya safety features pun memang lain. Sebab yang ni dia ada juga untuk Artline ni, dia ada juga menggunakan teknologi XDS. Teknologi XDS ni sebenarnya sangat bagus untuk kontrol bila mana, contohlah bila korang drive kan. Macam contoh pickup drive kita ni, bila dekat selekoh yang agak tajam dengan kelajuan yang agak tinggi, kebiasaan kita akan rasa macam nak terangkat macam tu kan. Tapi dengan XDS teknologi tu, kereta ni dia terasa seperti dia punya grip tu kuat. So itu antara dia punya kelebihan lah. Okey, antara benda lain, kereta Passat Artline 2022 ni juga dia ada ESC. ESC tu adalah Electronic Stability Control, yang mana kalau contoh kereta dalam kelajuan tinggi dekat selekoh ke apa kan, bila mana terasa seperti nak ada traction loss, ataupun rasa macam kereta tu nak ada skidding, kereta ni dia mampu untuk kontrol balik benda tu secara automatik lah. Maksudnya that's why lah Pika tadi pun bila nak naik genting tadi, okay, sometimes adalah selekoh tajam, kita dalam kelajuan yang agak tinggi sikit lah kan, tak ada terasa pun macam nak membuang ke apa, tak ada. Memang boleh rasakan yang dia selamat untuk dipandu. Kalau guna pula sport mode tu, memang cara dia punya pick up tu terbaik. Okay, untuk panjat bukit tak ada rasa langsung berat ke apa. Dan yang paling penting, bila dekat selekoh ke apa kan, kadang-kadang kalau laju kita terasa juga macam steering tu macam nak lari ke apa kan. Tapi kalau guna sport mode nak panjat bukit, tak ada. Dia boleh rasakan yang steering tu jadi agak berat dan lebih stable lah, lebih selesa dan lebih selamat untuk kita pandu. Tu sebenarnya antara ciri yang terbaik yang boleh Pika puji lah pasal Volkswagen Passat Artline tahun 2022 ni. Lagi satu, bila tukar kepada sport mode, macam sekarang Pika try untuk tukar kepada sport mode. Yang macam ni, kalau contoh bila dekat kawasan cornering, dia rasa lagi stable tau. Sebab bila guna sport mode, dia punya suspension stiffness tu lagi keras. Contohnya macam sekarang pun, dengan kelajuan macam ni, tengok kereta sebelah tak mampu nak potong. Macam tu lah lebih kurang. Okay, dah terlajak cerita pasal sport mode lah apa tadi. Maaf lah, dia lupa daratan sikit kalau guna sport mode ni. Okay, dia mesti korang akan tanya juga, enjin kereta ni macam mana kan? Okay, sebenarnya kereta ni dia menggunakan 2.0 liter turbocharged 4 cylinder ataupun 2.0 liter TSI lah. Okay, yang mana dia boleh produce 220 horsepower dan 350 Nm of torque. Kalau nak dibandingkan dengan yang model sebelum ni, kurang sikit. Dia punya horsepower tu cuma 190 dengan 320 Nm of torque. So maksudnya untuk Passat Artline 2022 ni, dia punya performance tu lagi hebat. Jadi rugi kalau korang tak test diri kereta ni, tak nak beli kereta ni, sebab kereta ni adalah antara yang terbaik jugalah di pasaran buat masa sekarang ni. Tadi Pika dah cakap pasal enjin, sekarang pasal transmisi pula. Okey, transmisi kereta ni adalah dia menggunakan 6 kelajuan DSG ataupun direct shift gearbox, berbanding kalau model yang sebelum ni dia menggunakan 7 kelajuan. Okey, daripada segi dia punya top speed pula, kereta ni mampu gerak sehingga 187 km per jam. Dan lagi satu, bila cakap pasal minyak apa semua kan, kelajuan apa tu, mesti korang tanya juga minyak macam mana kan. Okey, penggunaan minyak kereta ni bagi Pika daripada segi dia punya saiz, penggunaan dia, performance dia boleh dipuji sebab dia menggunakan sekitar 6.9 liter minyak bagi setiap 100 km. So memang awesome lah kan dia punya overall performance apa semua tu, betul tak? Pika dah cerita pasal dia punya engine, performance semua. So sekarang Pika nak bagi pendapat peribadi Pika lah tentang kereta ni punya keselesaan. Overall Pika memang sangat selesa dengan kereta ni, rasa selamat. Lagipun kereta ni dia mempunyai rest assist driver alert system, yang mana kalau contoh korang ni dah memandu jauh lama, dia akan bagi warning tau. Dia macam bagi nasihat gitulah lebih kurang dekat driver ni, supaya
take a break. Supaya benda ni biasanya kita mungkinlah pandang remeh kan benda ni, tapi sebenarnya benda ni sangat penting. Sebab kadang bila driver tu penat sangat, boleh jadi micro sleep apa semua kan. So dengan benda tu tadi, dia boleh membantu driver ni untuk sedar yang dia sebenarnya dah lama memandu. Jadi better kalau korang take a break dululah. So Pika tadi sepanjang drive daripada KL pergi naik genting, turun genting apa semua kan, memang keselesaan dan juga keselamatan tu Pika memang boleh pujilah kereta ni. Lagi satu, bila cakap keselesaan kan, dia ada juga lumbar support tau kereta ni. Dan korang tengok dia punya seat ni, ni adalah seat leather tau. Lagi satu yang paling mahal tu, korang boleh nampak dia punya apa, carbon fiber stitching dengan art line punya stitching tu. Yang tu yang paling best, yang tak ada dekat kereta Passat Elegance. Okay, bercakap pasal micro sleep, ni pun salah satu benda yang best juga untuk elakkan driver ni lagi mengantuk. Kereta ni yang Pika sukanya lagi satu, dia menggunakan speaker Harman Kardon. Dekat dalam kereta ni sahaja ada 12 speaker tau, dengan 700 watt dia punya speaker tu, which is memang sangat best. Kalau korang dengar lagu yang dungdang-dungdang tu kan, memang korang tak akan rasa mengantuk langsung lah. Tadi Pika dah pun bagi tahu pendapat peribadi Pika lah tentang kereta ni. Sekarang Pika nak juga tahu apa pendapat korang tentang Volkswagen Passat R-Line tahun 2022 ni. So apa pun, jangan lupa untuk bagi komen korang dekat komen di bawah. Dan sekiranya pada korang semua yang memang rasa jatuh hati lah dengan kereta yang Pika drive kali ni, apa kata korang pergi sendiri dekat mana-mana showroom berdekatan, okay, showroom Volkswagen berdekatan dengan korang. Boleh pergi dekat dia punya website, tengok mana showroom kereta yang terdekat, okay, pergi je. Lepas tu test drive sendiri dan memang korang akan terus rasalah tentang apa yang Pika bagi tahu korang ni. Memang kereta ni adalah antara kereta yang terbaik. Dia dari segi overall lah, performance terbaik, penggunaan dia pun terbaik, dia punya keselesaan semua pun terbaik. Okay, so jangan lupa juga untuk pergi dekat mana-mana showroom yang terdekat tu kan. Dan lagi satu, sebelum kita akhiri video kali ni, supportlah juga Automology channel ni. Korang tekan butang like, okay, share dan juga tekan butang subscribe bersama dengan butang notification tu, supaya setiap kali kalau Automology keluarkan video baru, korang akan terus dapat notification daripada kita orang. Dan lagi satu, sebelum lupa, korang pergilah juga dekat blog kita orang, Automology blog tu. Dekat situ ada banyak artikel dalam bahasa Melayu, ada English, ada Tagalog, ada. Korang pergi je dekat sana, baca artikel-artikel tu. Okay, support kita orang. Bukan setakat subscribe dekat YouTube channel, tapi tengok juga, baca juga kita orang punya blog. Okay, so itu sahaja video kita orang untuk kali ini. Jumpa korang lagi in our next video. See you soon. Bye.